Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang ada di sini. Okey, saya Amir Hani Rahimi bersiaran secara langsung dari program Jelajah Selangor Penyayang peringkat Petaling Jaya edisi keempat yang diadakan di laman MBPJ Petaling Jaya. Okey, saya nak ajak semua beramai-ramai bawa keluarga anda, tak kira atuk, nenek, mak, ayah dan adik-adik semua untuk hadir memeriahkan lagi jelajah kali ini. Okey, jelajah Selangor Penyayang di Petaling Jaya kali ini berlangsung seawal 8 pagi tadi dan akan diadakan sampai 5:30 petang nanti. Dan mesti ramai tertanya-tanya apa sebenarnya jelajah Selangor Penyayang. Baiklah, saya akan explain. Jelajah Selangor Penyayang ini menghimpunkan semua agensi kerajaan negeri bagi menampilkan semua inisiatif kerajaan negeri yang diberi nafas baharu. Okey, dulu dikenali sebagai Inisiatif Peduli Rakyat dan kini diganti sebagai Iltizam Selangor Penyayang yang dilaksanakan bermula Julai lalu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan dan telah ditambah baik menerusi program Iltizam Selangor Penyayang. Iltizam yang disediakan kerajaan negeri juga merangkumi semua lapisan umur bermula dari bayi sehinggalah umur warga emas. Jadi kalau anda yang masih belum daftar mana-mana inisiatif yang disediakan, jom datang ke sini supaya agensi yang terlibat boleh explain lebih lanjut berkenaan inisiatif yang anda layak untuk mohon. Okey, sementara kita menunggu kehadiran Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amriddin Syarif bagi menyempurnakan Jelajah Selangor Penyayang edisi peringkat Petaling Jaya, saya akan bagi rakan sekerja saya Alif Haikal Muhammad untuk tunjuk booth pameran yang ada di sini. Okey Alif? Terima kasih Wani yang kini berada di pekarangan utama, pentas utama bagi Jelajah Selangor Penyayang edisi Petaling. Baiklah, suka saya kongsikan di sini pada kali ini tema yang dibawakan menerusi Jelajah Selangor Penyayang daerah Petaling ini iaitu kasih keluarga negeri penyayang. Dan menurut tema ini ataupun berdasarkan tema ini, setiap jelajah Selangor Penyayang temanya berlain-lain dan hari ini di daerah Petaling kita bawakan tema keluarga, kasih keluarga negeri penyayang. Dan sebenarnya yang dikabarkan ketika tadi oleh Wani, memang pelbagai aktiviti telah pun berlangsung sekitar jam 8.30 pagi lagi dan kini masih berlangsung pelbagai aktiviti. Kalau kita dapat di luar laman MBPJ ini, Sukan Rakyat, kita boleh tunjukkan kepada anda, sedang berlangsung sukan rakyat yang melibatkan sukan hoki, bola sepak dan bermacam-macam lagi sukan. Baiklah, sebenarnya saya nak tunjukkan kepada anda antara ruang pameran ataupun pavilion Iltizam, pameran yang disediakan melalui Jelajah Selangor Penyayang edisi Petaling ini. Dan untuk pengetahuan anda, tapak pameran ini betul-betul terletak di hadapan Dewan Civic MBPJ. Sekiranya anda datang ke jelajah ini, anda boleh parking antara kawasan parking yang disediakan di sekitar laman MBPJ ini. Salah satunya di kawasan belakang Dewan Civic MBSG ini disediakan parking percuma kepada anda. Baiklah, kita fokus kepada pameran kita pada hari ini. Suka saya masuk, boleh kita kongsikan di tapak pameran untuk Jelajah Selangor Penyayang ini lebih 80 ruang pameran disediakan sekiranya anda datang ke pameran kita pada hari ini yang melibatkan agensi kerajaan, anak syarikat kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Sekiranya anda masuk melalui pintu depan ini, apa yang anda akan lihat adalah ruang pameran Iltizam Selangor Penyayang yang terdiri daripada pendidikan, kesihatan, perumahan dan juga bantuan-bantuan khas yang dibawakan khusus kepada rakyat di negeri Selangor. Baiklah, di sebelah kiri saya kini adalah Iltizam Mesra Anak Selangor, di mana ruang pameran Yawas disediakan ini Yayasan Warisan Anak Selangor. Sekiranya anda ingin mendapatkan info lanjut mengenai apa antara bantuan dan juga inisiatif yang disediakan khusus untuk anak negeri Selangor, anda boleh datang ke sini.
Baiklah, nampaknya saya dah menerima arahan bahawa acara utama di pentas utama bakal berlangsung. So kita alihkan perhatian ke acara utama. Datuk Bandar Petaling Jaya yang berbahagia Datuk Johari bin Anwar, Datuk Bandar Subang Jaya dan Div-Div kehormat ke pentas utama. Lagu Negeri Selangor dan lagu Negaraku. Div-Div kehormat dan hadirin sekalian dipersilakan duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, agar majlis kita mendapat keberkatan Allah SWT, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fadil Ustaz Siddiq Fazil bin Abu Salim, Timbalan Pengurus Masjid As-Salam Puchong Perdana, untuk memimpin bacaan doa kita pada pagi ini. Dengan ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munzilar rahmah
wa ya fatihal barakah. Rasa kesyukuran penuh kehambaan kami persembahkan hanya layak kepadamu. Dengan inayah dan rahmatmu dapat kami menyusun pertemuan dalam program Jelajah Selangor Penyayang peringkat daerah Petaling tahun 2022 yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor pada pagi yang barakah ini. Kurniakanlah pertemuan kami pada pagi ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya, seterusnya terhindar daripada segala bentuk kemungkaran yang tidak Engkau redai. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, jadikanlah perhimpunan ini dan aktiviti yang dijalankan di dalam program ini sebagai perintis buat kami untuk terus berusaha demi mencapai objektif yang kami citakan, selaras dengan usaha kami mencapai matlamat, membangun modal insan dan membina negara bangsa. Kukuhkanlah ikatan perpaduan antara kami agar terjamin keamanan dan keselamatan hidup dalam negara yang berbilang kaum ini. Ya Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam, Engkau peliharalah negeri Selangor, negeri yang kami cintai ini. Engkau jadikanlah sifat masyarakat yang penyayang di kalangan kami. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negara Malaysia yang kami kasihi. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana dapat hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni, saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong yang menjadi tunjang kepada kemakmuran negara kami sehingga ke hari ini. Allahumma ya mudabbiral amri wa ya dzal jalali wal ikram, kurniakanlah kepada kami dan anak-anak kami jasmani dan rohani yang seimbang, dipandu iman, emosi yang terkawal dipimpin takwa, amarah yang tenang diperhati akal, amal yang istiqamah digenggam keikhlasan. Hindarilah kami semua daripada terjebak sebarang kancah kemaksiatan yang merosakkan, daripada sebarang pegangan dan fahaman yang menyesatkan, dan daripada perbuatan jenayah dan gejala sosial yang memudaratkan. Limpahilah hati kami dengan nur hidayah-Mu agar kami menjadi generasi yang mencintai agama lalu menegakkan syariatnya, generasi yang mencintai bangsa lalu memelihara kehormatannya, generasi yang mencintai negara lalu mempertahankan kedaulatannya. Seterusnya bantulah kami menjadi generasi yang cemerlang, gemilang lagi terbilang, selaras dengan tuntutan syariat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Siddiq Fazil bin Abu Salim di atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini diberkati dan diredai ilahi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Yang Berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Berhormat Ahli Dewan Negeri dan Yang Berbahagia Datuk Haji Zamani Ahmad bin Mansur, Datuk Bandar Shah Alam, Yang Berusaha Tuan Muhammad Azhan bin Mat Amir, Datuk Bandar Petaling Jaya, Yang Berbahagia Datuk Johari bin Anwar, Datuk Bandar Subang Jaya, Yang Berusaha Tuan Muhammad Jusni bin Hashim, Pegawai Daerah Petaling, Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Daerah, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Seterusnya seluruh warga Petaling. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada pagi ini bagi menzahirkan program Jelajah Selangor Penyayang peringkat daerah Petaling. Daerah Petaling merupakan destinasi jelajah Selangor Penyayang yang keempat selepas daerah Hulu Langat, Kuala Langat dan Kuala Selangor.
Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri serta Yang Amat Berbahagia Datin Seri dan para hadirin di dalam majlis ini. Mudah-mudahan dengan rahmatnya jua, program ini akan berjalan dengan lancar hingga ke penghujungnya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Div Kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian. Jelajah Selangor Penyayang merupakan hasrat Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Ianya dilaksanakan di 5 daerah bermula di Ulu Langat 19 Jun, kemudian ke daerah Kuala Langat 25 Jun, daerah Kuala Selangor 2 Julai, daerah Petaling pada hari ini dan seterusnya di daerah Gombak pada 31 Julai 2022. Antara objektif utama adalah untuk menjenamakan semula inisiatif Peduli Rakyat IPR kepada Iltizam Selangor Penyayang ISP supaya lebih ramai penduduk memperoleh manfaat yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Div Kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, sebagai pembuka acara Jelajah Selangor Penyayang Daerah Petaling, majlis akan dimulakan dengan satu persembahan tarian khas oleh Kumpulan Kebudayaan dan Kesenian Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dipersilakan.
kasih diucapkan kepada Kumpulan Kebudayaan dan Kesenian Majlis Bandaraya Petaling Jaya atas persembahan pembukaan sebentar tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri, Didi Figur Hormat serta hadirin yang dihormati sekalian, jelajah Selangor penyayang di setiap daerah mempunyai kelainan tersendiri iaitu tema yang unik bagi daerah Petaling. Tema yang diangkat atau diketengahkan adalah kasih keluarga negeri penyayang. Majlis diteruskan dengan tayangan montaj Iltizam Selangor Penyayang dan lagu Kita Selangor. Mari sama-sama kita saksikan. Selangor Penyayang untuk kita membentangkan dan memberikan peluang kepada rakyat dalam negeri Selangor untuk memahami bersama-sama, menyertai, mengikuti dan menghayati apa yang kita namakan misi menubuhkan sebuah compassionate state ataupun menjadikan negeri ini sebagai negeri penyayang antara satu sama lain. Selangor ni konsep programnya sudah beza. Dulu kita nama merakyatkan ekonomi. Apa yang kita ada, kita share. Selepas itu, kita namakan peduli rakyat. Apa rakyat mahu, kita cuba penuhi. Sekarang kita namakan Iltizam Selangor Penyayang. Maknanya bukan hanya kita bantu, kita juga keluarkan mereka daripada masalah itu.
memberikan tepukan yang gemuruh di atas persembahan tayangan montaj Iltizam Selangor Penyayang dan lagu Kita Selangor sebentar tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri, Div-Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon sampaikan ucapan. Majlis dengan ini dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Jelajah Selangor Penyayang peringkat daerah Petaling. Dengan ini majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat hujung minggu pada semua rakyat negeri Selangor Darul Ihsan. Yang berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Keuangan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri. Yang berhormat Ahli Esko Kerajaan Negeri, Yang Berusaha Tuan Jusni Hasim, Pegawai Daerah Petaling, Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Bandar Subang Jaya. Semua ahli-ahli majlis, ahli-ahli Dewan Negeri, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya rakam masa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berehat selama beberapa hari, kita dapat teruskan apa yang dikatakan sebagai Iltizam Selangor Penyayang. Pagi tadi saya baru bersama di Media Prima di TV3, ada satu siaran khas yang kita dapat slotkan untuk mempromosikan apakah Iltizam Selangor Penyayang, dan hari ini sendiri kita merasmikan di peringkat Petaling yang mengumpulkan semua jentera kekuatan kita di Petaling untuk sama-sama memahami apakah dia Iltizam Selangor Penyayang, dan pada hari ini sesuai dengan subsektor yang penting iaitu keluarga dan kebajikan kehidupan masyarakat kasih keluarga penyayang, kita ingin memperkenalkan program-program dalam subsektor keluarga yang merangkumi 12 program di dalam Iltizam Selangor Penyayang. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebagaimana yang kita dapat ikuti dalam klip yang dipamerkan tadi atau yang ditontonkan tadi, dan beberapa ucapan saya sebelum ini, kita sedang melakukan evolusi dan penambahbaikan. Penambahbaikan dalam program-program negeri. Salah satu program itu ialah program-program kebajikan, program keprihatinan rakyat, program people-centric kita, supaya program kita sentiasa up to date, dan program kita dapat memperkasakan dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan masyarakat. Dan sudah pasti daripada ilham pertama program ini terhasil dengan nama merakyatkan ekonomi, sampailah versi terkini yang kita namakan Selangor Penyayang, bidang kekeluargaan, pembangunan keluarga, kasih sayang antara keluarga, merupakan di antara bidang yang tidak kita pernah tinggalkan ataupun yang tidak pernah kita lupakan. Kita lihat waktu kita umumkan kali pertama pada tahun 2008. Kira-kira 100 hari pertama selepas kita menang dan diberikan mandat pada tahun 2008. Tarikhnya, harinya lebih kurang 64 hari selepas kita menang. Kita telah umumkan fasa pertama merakyatkan ekonomi ketika itu. Dan kena ingat, dua program pertama yang dilancarkan adalah sangat berkait dengan kelangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat. Antaranya adalah One Stop Crisis Center ataupun OSC untuk wanita supaya wanita dapat melaporkan kes-kes gangguan seksual ataupun kes-kes yang melibatkan penderaan isi rumah yang berlaku khususnya di kawasan di pedalaman maupun di kawasan bandar. Dan yang keduanya kita tawarkan program TAWAS, Tabung Anak Warisan Selangor, juga menjamin kehidupan anak dan juga generasi masa depan negeri Selangor dalam program pertama yang kita isytiharkan ataupun yang kita namakan merakyatkan ekonomi. Apabila program ini berkembang menjadi sebuah program yang kita namakan sebagai inisiatif peduli rakyat pada tahun bila? Pada tahun 2017. Sekali lagi elemen keluarga kita tidak lupakan. Kita tambah program seperti Kasih Ibu Semat Selangor. Dalam Kasih Ibu Semat Selangor kita ingin tumpu supaya keluarga yang biasanya diketuai oleh ibu tunggal
dan keluarga yang terpaksa berdepan dengan rintangan dan cabaran. Kehidupan bandar dan kos sara hidup yang tinggi dapat dibantu dengan program bantuan bulanan sebanyak RM200 satu bulan. Selepas saya ambil tabir pemerintahan ini dan diberikan amanah untuk menjadi Menteri Besar Negeri Selangor, di tahun 2018-19 kita lakukan penjajaran. Penjajaran itu tidak meninggalkan program keluarga, malahan kita tambah dan kita naik taraf. Sebagai contoh, pada tahun 2014-15 dalam merakyatkan ekonomi, kita buat program bantuan untuk yang mereka berkahwin. Setiap tahun kita belanja lebih kurang 5 juta. Satu pasangan yang berkahwin akan dapat RM500. Tetapi pada tahun 2018 kita dapati bantuan itu berdepan dengan masalah yang lain kerana kita juga berdepan masalah penceraian yang tinggi, masalah gangguan seksual, masalah domestic violence yang berlaku dalam keluarga. Justru kita ubah program itu dengan mengurangkan bantuan kepada 300, tetapi 200 yang ada untuk memberikan kursus dan bantuan sokongan kepada keluarga supaya keluarga dapat berdepan dengan micro family ataupun keluarga awal, supaya masalah-masalah keluarga awal dapat ditangani dengan saksama di keluarga-keluarga dan juga masyarakat di Malaysia. Dan hari ini kita sampai kepada satu junction baru ataupun sampai kepada satu persimpangan yang harus kita putuskan. Setelah kita bantu rakyat dengan segala keupayaan kita, setelah kita cuba untuk memenuhi permintaan rakyat dalam inisiatif peduli rakyat, akhirnya kita sampai kepada satu persoalan, adakah bantuan-bantuan dan sokongan yang kita berikan itu memperkasakan kehidupan rakyat, mengeluarkan mereka daripada masalah kemiskinan, membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang terbaik, membantu mereka supaya mereka dapat perumahan yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh pentadbiran ini pada tahun 2018, 19 dan 20. Sebenarnya kita nak lancarkan program ini pada tahun 2021, tetapi kerana fokus kita untuk pandemik COVID-19 pada tahun 2022, baru kita boleh isytiharkan dan kita lancarkan apa namanya Iltizam Selangor Penyayang. Secara mudah, kalau saya boleh ulang apa kata-kata saya dalam klip tadi, kalau yang pertama dulu tujuan kita berkongsi kekayaan dan hasil negeri. Tujuan kita bila inisiatif peduli rakyat, kita nak bantu, nak tolong apa yang dipinta dan diharapkan oleh rakyat di dalam negeri. Tetapi di dalam inisiatif Selangor Penyayang, bukan saja kita nak kongsi kekayaan negeri, bukan saja kita dengar suara anda dan kita bantu sokongan dengan program kita, tetapi kita nak pastikan program ini benar-benar mampu mengeluarkan sesedara daripada masalah, mampu mengupayakan dan memberdayakan, empower kehidupan masyarakat secara umum dan secara khususnya. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu pada hari ini kita lancarkan dan kita memberi fokus pameran-pameran kita, program-program kita yang menuju dan memartabatkan serta menunjukkan keupayaan kita dan kemampuan kita dalam memberikan sokongan kepada program kekeluargaan supaya semangat kasih sayang itu dapat dilihat dan dibantu dan melihat keluarga daripada pelbagai bidang. Saya sebutkan ada 12 program yang terkandung di dalamnya, termasuk Iltizam Anak Selangor Penyayang, di mana kita reorganize dan menyusun semula program Tawas, dan kita susunkan pula program Anak Istimewa Selangor. Kita ada Asuh Didik, kita ada pelbagai program-program yang terkandung di dalamnya yang sesedara boleh dapatkan di booth-booth kita, juga pameran-pameran kita yang lain yang turut mempamerkan subsektor-subsektor lain. Sudah pasti impian dan cita-cita yang kita ingin buatkan ini sebab kita mahu negeri ini dibangunkan dengan aspek pembangunan keluarga yang bahagia. Laporan menunjukkan walaupun Selangor mencatatkan jumlah pelaburan yang tertinggi, Selangor selalu mencatatkan antara penyumbang KDNK terbesar dalam negara. Alhamdulillah, kita retain dalam tempoh 14 tahun berturut-turut, Selangor mengekalkan sebagai penyumbang terbaik dalam negara kita. Pengumuman Jabatan Statistik ataupun Jabatan Perangkaan Negara, Department of Statistics Malaysia DOSM, menyebutkan bahawa Selangor kekal penyumbang terbesar dengan 24.8%.
sumbangan KDNK pada tahun 2021 dan hampir sampai ke 1/4 daripada ekonomi negara. Maknanya kalau ada 4 buah kek dalam negara kita, 1/4 itu ada di dalam negeri Selangor. Ia dikongsi di 13 negeri lain, 3/4 yang lain. Maknanya kita masih lagi penyumbang terbesar, tapi saya juga mengambil maklum laporan Jabatan Statistik yang mencatatkan bahawa kehidupan di negeri Selangor adalah kehidupan yang masih lagi separa bahagia. Maknanya bukanlah di negeri Selangor ni menderita, orangnya risau, orangnya runsing, tetapi dia belum cukup bahagia kerana tekanan kehidupan masyarakat. Justru strategi kita menumpu kepada aspek kekeluargaan inilah dengan program seperti Skim Air Darul Ehsan, Jom Shopping, Roda Darul Ehsan, dana bantuan, pengecualian fee lesen dan semuanya, iltizam anak Selangor yang ada di sini dengan belanja-belanja ini supaya keluarga faham bahawa kerajaan ini, kerajaan di negeri Selangor ini adalah sebuah kerajaan yang melihat dan menitik beratkan. Bukan hanya menumpu kepada program pembangunan pelaburan. Saya baru balik daripada 2 negara. Daripada Farnborough Asia di United Kingdom. Sebelum itu saya berada di Korea. Beberapa bulan yang lepas saya berada di Geneva. Untuk apa? Untuk pameran dan juga program perindustrian dan investmen dalam negeri. Tetapi dalam masa yang sama kita tak lupakan anak-anak yang lahir di negeri Selangor. Keluarga yang ada di negeri Selangor. Dengan peruntukan yang sangat besar yang disediakan. Termasuk skim Mesyuarat Usia Emas yang kita teruskan. Ini yang saya sebutkan beberapa program yang kita tambah baik. Kalau dulu skim Mesyuarat Usia Emas seolah-olah khairat kematian yang tidak dimanfaatkan oleh warga emas. Tapi sekarang kita berikan Jom Shopping setiap tahun kepada setiap warga emas. Dan apabila meninggal dunia, waris tetap akan dapat sumbangan daripada kerajaan negeri. Sebagaimana yang diaturkan dalam skim Mesyuarat Usia Emas. Itulah yang saya sebutkan tadi. Bahawa program kita bukan sekadar populis. Bukan saja program untuk memastikan support dan sokongan rakyat kekal utuh kepada pentadbiran dan pentadbiran kerajaan negeri. Tetapi juga kita pastikan sesedara dapat mengeluarkan diri daripada permasalahan yang dihadapi dan mengenal pasti akar persoalannya. Beberapa minggu yang lepas, saya berada di Kuala Selangor. Di Kuala Selangor kita lancarkan program-program kesihatan sebagai contoh. Kalau dulu programnya Peduli Sihat kita bantu untuk orang mengubati penyakit, sekarang dengan Saringan Sihat Selangor sebagai contoh, kita akan mengenal pasti penyakit daripada awal sebelum penyakit itu dihinggapi sampai ke tahap-tahap yang kritikal. Inilah yang terkandung dalam iltizam Selangor Penyayang, kerana kita percaya dengan membina keluarga yang baik, dengan melahirkan keluarga yang bahagia, melalui program-program sampingan dan program-program yang saya maksudkan tadi. Ada 12 program secara keseluruhannya, termasuk bingkas dan sebagainya. Kita tidak lain dan tidak bukan akan melahirkan sebuah negeri yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh kasih sayang, yang menghilangkan kecurigaan antara satu sama lain, yang saling hormat menghormati antara satu sama lain. Saya cukup faham negeri ini seolah-olah melting pot. Ia bukan hanya melting pot daripada orang Melayu, Cina, India, tetapi juga melting pot daripada pelbagai keturunan dan juga negeri, ras serta keturunan yang berbeza. Malahan negeri juga ini menjadi host kepada masyarakat antarabangsa yang memilih penempatan di negeri Selangor selain kerjaya di negeri Selangor. Justru negeri ini sentiasa mengamalkan sikap terbuka dan tidak melaksanakan serta memperkenalkan semangat ekstrim terhadap mana-mana kelompok agama dan bangsa serta memberikan peluang kepada mereka as a citizen of Selangor, sebagai rakyat di negeri Selangor, dengan bagi peluang untuk mereka mengamalkan secara bebas kepercayaan, melaksanakan kepercayaan mereka dan juga menghormati antara satu sama lain. Saya percaya kestabilan dan muafakat yang dibentuk itu, ia bermula dengan semangat kekeluargaan yang baik, pembentukan keluarga yang sehat dan diikuti polisi dan dasar kerajaan yang membantu antara satu sama lain. Sudah pasti inilah cita-cita kita, di mana negeri ini bukan hanya gila dan rancak dan hanya rasa gembira menceritakan
kejayaan GDP kita ataupun gross development kita. Ataupun kita bicara tentang kemampuan kita sumbang kepada KDNK. Perbincangan kita bukan hanya menjurus kepada berapa banyak pelaburan yang kita dapat gamit pada tiap-tiap tahun. Berapa peluang pekerjaan yang kita dapat offer tiap-tiap tahun. Tetapi kerajaan ini juga melihat bagaimana aspek keluarga, individu sampai institusi masyarakat dan juga krisis masyarakat bandar seperti sakit mental dapat kita tangani dan dapat kita hadapi bersama-sama melalui Iltizam Selangor Penyayang. Justru saya percaya dengan pelancaran program-program hari ini, dengan program-program yang kita tawarkan pada hari ini sudah pasti minta maaf kalau ada sebarang kekeliruan, minta maaf kalau ada sebarang mungkin pelaksanaan awal saya dengar belum sempurna, tapi saya percaya dalam masa terdekat kita akan fix semuanya dan inilah negeri Selangor. We are the compassionate rahmah antara satu sama lain supaya kita community percaya kita ini, kita akan kekalkan, kita akan teruskan. Bukan membakar sentimen perkauman, bukan membangkitkan kemarahan antara lain, menimbulkan kecurigaan antara lain, tetapi we trust each others, we respect each others, and in the same time, we try to know each others better from time to time. Dan daripada situ, kita akan lahirkan semangat hormat dan kasih sayang antara semua. Terima kasih, saya lancarkan program Kasih Keluarga Negeri Penyayang di bawah Iltizam Selangor Penyayang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Dimohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal di pentas bagi acara seterusnya. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, yang berusaha Puan Gan Peini, Pengurus Besar Yayasan Warisan Anak Selangor Yawas, untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor di atas pentas bagi acara pelancaran Jelajah Selangor Penyayang peringkat daerah Petaling. Dipersilakan. Dengan kiraan 3, 2, 1. Terdapat 10 program di bawah Yayasan Warisan Anak Selangor Yawas. Antaranya, kita ada skim bantuan asuhan Anakku Pintar. Kita juga ada skim bantuan Tadika Selangor Tunas. Tidak lupa kita juga ada Pusat Anis. Akademi Anis. Kita juga ada Didik Anis. Ada bantuan khas Hanis. Pusat Kehidupan Berdikari Independen Living Center. Kita juga ada Ikon Anis. Mempunyai skim mesra usia emas. Kita juga ada skim kesihatan wanita Selangor.
Dan tidak lupa Geran Program Pembangunan Ibu Tunggal di bawah Program Wanita Berdaya Selangor WBS. Hadirin yang dihormati sekalian, demikian tadi pelancaran dan tayangan montaj Yayasan Warisan Anak Selangor YAWAS yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya adalah sesi penyerahan Geran Program Pembangunan Ibu Tunggal. Dipersilakan Yang Berusaha Puan Siti Kamaria binti Ahmad Subki, Ketua Pegawai Eksekutif Wanita Berdaya Selangor untuk naik ke pentas bagi menerima Geran Program Pembangunan Ibu Tunggal. Dipersilakan. Geran Program Pembangunan Ibu Tunggal Negeri Selangor tahun 2022 bertujuan untuk membantu pembinaan kapasiti Ibu Tunggal menerusi program-program yang akan dianjurkan oleh Persatuan-Persatuan Ibu Tunggal yang memohon geran ini. Program ini akan dibuka untuk permohonan bermula 1 September 2022 sehingga 30 Oktober 2022. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Wanita Berdaya Selangor di atas penyerahan sebentar tadi. Seterusnya penyerahan bantuan khas Anak Istimewa Selangor ANIS. Program bantuan khas ANIS merupakan program yang bertujuan meringankan beban ibu bapa yang mempunyai anak OKU bagi mendapatkan bantuan seperti makanan dan keperluan tambahan, pembelian dan pembaikan peralatan mesin, ubat-ubatan dan subsidi yuran dan kelas terapi khas untuk anak istimewa. Dengan ini majlis menjemput penerima bagi bantuan khas ANIS. Kita mempersilakan adik Aulia Izzatun Nisa. Dijemput adik Tan Lee Feng. Dijemput adik Adam Mikael. Adam Wafiq bin Abdul Syafiq. Seterusnya dijemput adik Wong Yan. Dengan ini kita menjemput Yang Berbahagia Datuk Menteri Besar Selangor untuk turun ke bawah bagi penyerahan bantuan khas ANIS kepada adik Wong Yan kita. Dipersilakan.
Tahniah kepada penerima bagi bantuan Anis. Kita terus menjemput Yang Berbahagia Datuk Menteri Besar Selangor untuk kembali ke atas pentas utama bagi acara yang seterusnya. Majlis diteruskan dengan penyerahan Didik Anis. Didik Anis merupakan inisiatif bantuan kewangan yang diberikan kepada institusi pendidikan anak istimewa yang menjalankan program intervensi awal untuk anak istimewa Selangor. Inisiatif ini bertujuan membolehkan anak istimewa Selangor menerima program intervensi awal dengan lebih berkesan dan sistematik dalam persekitaran kelas yang kondusif. Majlis dengan ini menjemput penerima bagi Didik Anis iaitu Kiddos Play Lab Rehabilitation Center. Seterusnya kita mempersilakan Fitrah Academy Training and Consultancy. Seterusnya dijemput Genius Word Solution. Adalah sesi bergambar. Dipersilakan. Kita menjemput penerima-penerima bagi Didik Anis untuk bergambar bersama Yang Berbahagia Menteri Besar kita. Tahniah dan terima kasih kepada penerima-penerima ikon Anis kita. Seterusnya penyerahan ikon Anis 2022. Ikon Anis diangkat untuk memotivasi dan memberi inspirasi kepada ibu bapa serta masyarakat bahawa setiap kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai potensi diri masing-masing. Penganugerahan ini juga adalah sebagai tanda pengiktirafan dan penghargaan kepada mereka. Anis berperanan dalam membantu mempromosikan bakat dan kebolehan anak-anak istimewa kepada masyarakat dan membantu dalam memberi peluang menjana pendapatan berdasarkan kepada bakat yang ada pada anak istimewa ini. Majlis diteruskan dengan tayangan montaj penerima ikon Anis 2022. Sama-sama kita saksikan. Saya bercerita dengan lukisan. Wan Jamila Wan Syaiful Bahri atau Art Jamila merupakan seorang artis pelukis berjaya yang telah mendapat pengiktirafan dan memenangi pelbagai anugerah tempatan dan antarabangsa. Jamila semasa kecil dia lambat bertutur. Semasa umur dia 4 tahun, dia banyak melukis. Beliau seorang artis memiliki bakat unik yang menggunakan lukisan sebagai alat komunikasi dalam meluahkan emosi dan detik-detik dialami berkaitan diri dan isu-isu negara. Dia boleh memorize segala keadaan semasa di sekolah, di rumah, so dia akan lukis dalam lukisan dia. Seni adalah suaranya dan puisi di atas kanvas bertindak sebagai cermin jiwanya. Kalau dia melukis, dia boleh fokus dari pagi sampai malam sebab dia minat. Pula dengan Muhammad Naufal, 23 tahun. Pada darjah 4, saya baru dapat tahu saya masalah pembelajaran. Berpegang pada prinsip kekurangan bukan penghalang, Naufal kini merupakan pengurus Inspired Kitchen milik Kolej Komuniti Selayang. Bila kita tunjukkan sesuatu yang baru, dia senang terima dan cepat lakukan kemahiran-kemahiran tersebut. Yang terbaiknya, dia juga mendapat keputusan yang baiklah apabila bertanding dengan pelajar normal yang biasa. Melalui sukan dan cabaran, Naufal sering memotivasi dirinya sendiri agar terus melangkah menuju kejayaan. Saya bekerja keras apa semua untuk nak buka satu company saya sendiri untuk buat kafe. Sebagai pengiktirafan kejayaan kedua-dua anak muda ini, Kerajaan Negeri Selangor mengangkat Hanif Naufal dan Wan Jamila sebagai ikon Anis 2022. Jemput penerima ikon Anis 2022 iaitu Encik Muhammad Hanif Naufal bin Muhammad Mazni. Menjemput penerima ikon Anis 2022 iaitu Cik Wan Jamila binti Wan Syaiful Bahri.
Majlis diteruskan dengan penyerahan lukisan oleh ikon Anis 2022 Wan Jamila binti Wan Syaiful Bahari kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor bertajuk Unity in Diversity Dance yang bertemakan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan hidup harmoni sebagai keluarga penyayang. Lukisan ini telah memenangi hadiah pertama pertandingan seni visual Hari Kemerdekaan ke-64 Anjuran Pentas Malaysia pada tahun 2021. Pada 2019, lukisan ini dipilih untuk mural Genius Kurnia bagi sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-62 Anjuran Angkasa. Dan juga tahniah kepada penerima ikon Anis 2022. Terima kasih juga kita ucapkan kepada yang beruasa Puan Ganan Penei di atas penyerahan sebentar tadi. Seterusnya penyerahan Memorandum Persefahaman MOU bagi pelaksanaan program Dana Bantuan Guaman Negeri Selangor. Program Dana Bantuan Selangor merupakan satu inisiatif kerajaan negeri dalam membantu golongan kurang berkemampuan yang ditindas dan teraniaya untuk mendapatkan bantuan guaman, khususnya bagi kes-kes melibatkan isu kekeluargaan dan isu pekerjaan. Majlis dengan ini menjemput Yang Berhormat Tuan Ganabati Rao Anak Lelaki Veraman, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Sosioekonomi, Kebajikan Masyarakat dan Pemberdayaan Pekerja merangkap Ahli Dewan Negeri Kota Kemuning. Puan Karen Chia Yilin, Presiden Badan Peguam Malaysia. Dan Puan Kokila Vani Anak Perempuan Vadi Velu, Pengerusi Jawatan Kuasa Peguam Selangor untuk naik ke pentas mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor bagi menyempurnakan sesi simbolik penyerahan Memorandum Persefahaman MOU bagi pelaksanaan Dana Bantuan Guaman Negeri Selangor. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Ini akan melibatkan kerjasama antara Kerajaan Negeri Selangor dengan Badan Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor dengan peruntukan sebanyak RM Malaysia 1 juta bagi tahun 2022. Program ini akan dibuka untuk permohonan bermula 15 Ogos 2022. Ucapan terima kasih di atas penyempurnaan upacara sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan sesi penyampaian aset pengurusan bencana negeri Selangor kepada pejabat daerah dan tanah bagi pengoperasian bilik gerakan bencana daerah. Inisiatif pendigitalan Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dan Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri bagi pengurusan risiko banjir yang lebih cekap.
Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada Smart Selangor Action Plan 2025 untuk mendigitalkan pejabat daerah dan tanah bagi menghubungkan Pusat Kawalan Operasi Bencana daerah dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Selangor. Majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Encik Mazlan bin Mahadi, Pengarah Perancangan Strategik Smart Selangor Delivery Unit SSDU untuk naik ke pentas mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor bagi menyaksikan tayangan montaj penggunaan platform pengurusan risiko banjir. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas tayangan montaj sebentar tadi dan sesungguhnya kerajaan negeri sangat komited dalam menyediakan kemudahan terkini dalam menguruskan bencana terutamanya di kawasan yang terdedah dengan risiko banjir dan juga banjir besar yang berlaku di Selangor pada Disember yang lalu. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Muhammad Jusni bin Hashim, Pegawai Daerah Petaling. Selanjutnya dijemput Tuan Syahman bin Jalaluddin, Pegawai Daerah Klang. Selanjutnya mempersilakan Puan Nur Azlina binti Abdul Aziz, Pegawai Daerah Gombak. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Fazli bin Muhammad Latif, Ketua Penolong Pegawai Daerah, Daerah Kuala Langat. Yang kita mempersilakan Tuan Muhammad Raiz Razwan, Pegawai Daerah Kuala Selangor. Selanjutnya dijemput Tuan Muhammad Anafi bin Basri, Pegawai Daerah Ulu Selangor. Akhir sekali kita mempersilakan Tuan Amri Ismail, Pegawai Daerah Sabak Bernam.
Dijemput ke semua wakil pegawai daerah bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengarah Perancangan Strategik Smart Selangor Delivery Unit SSDU di atas penyempurnaan upacara sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya adalah penyerahan bantuan sekolah tahun 2022. Majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha Puan Siti Azrah binti Muhammad Ibrahim, Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pejabat SUK Selangor bagi mengiringi sesi penyerahan bantuan sekolah tahun 2022. Sekolah Rendah Islam Integrasi Masjid Darul Ehsan. Silakan Sekolah Agama Rendah Kafah Integrasi Setia Alam. Seterusnya Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Seterusnya Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Damansara. Seterusnya Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Damansara. Seterusnya Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Vivekananda Petaling Jaya. Kita mempersilakan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Renggam. Seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Asunta. Dan akhirnya Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Katolik. Dengan ini kita menjemput wakil-wakil sekolah untuk bergambar bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita di atas pentas utama. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Azrah binti Muhammad Ibrahim atas penyampaian sebentar tadi. Meneruskan majlis kita pada hari ini, kita teruskan dengan penyampaian surat kelulusan pemberi milikan Kampung Melayu Subang. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Muhammad Jusni binti Hashim, Pegawai Daerah Petaling, naik ke pentas bagi sesi penyampaian surat kelulusan bagi permohonan pemberi milikan Kampung Melayu Subang, Daerah Petaling. Dipersilakan. Jemput Wakil kepada Encik Muhammad Sukri bin Kamsani, Plot 1 Mukim Sungai Buloh. Silakan Encik Zainal Abidin bin Alias, Plot 2 Mukim Sungai Buloh. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Jafri bin Kamsani, Plot 3 Mukim Sungai Buloh. Seterusnya kita mempersilakan Encik Nur Azlan bin Safardi, Plot 4 Mukim Sungai Buloh. Seterusnya dijemput Puan Halimah binti Yaakob, Plot 5 Mukim Sungai Buloh.
Silakan Puan Joriah binti Muhammad, plot 6 Mukim Sungai Buloh. Seterusnya Encik Syahuddin bin Dahalan, plot 7 Mukim Sungai Buloh. Sekali kita mempersilakan Puan Wan Nuraini binti Wan Abdullah, plot 12B Mukim Sungai Buloh. Wakil-wakil untuk bergambar bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita di atas pentas utama. Upacara sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan sesi penyampaian hadiah utama cabutan bertuah, pembayar cukai tanah dan cukai petak daerah Petaling. Untuk makluman, penyertaan ini telah dibuka pada 1 Januari 2022 sehingga 31 Mei 2022 dan cabutan bertuah telah diadakan pada 20 Julai 2022 secara atas talian di PDT Petaling. Dengan ini dijemput pemenang hadiah tempat ketiga yang akan membawa pulang tablet Samsung Galaxy A7 Wi-Fi. Dijemput Puan Kalimatus Sadiah binti Basrawi. Bagi hari tempat kedua yang akan membawa pulang telefon pintar Samsung Galaxy A32, kita mempersilakan Puan Chua Gek Lin. Pemenang hadiah tempat pertama yang akan membawa pulang TV Philips 43 inci Android Smart LED. Dipersilakan Encik John Posko Amalaraj. Sesi bergambar pemenang cabutan bertuah bersama VVIP dipersilakan. Ucapkan kepada semua pemenang cabutan bertuah. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sudah tiba ke acara yang dinantikan, iaitu sesi cabutan bertuah Jelajah Selangor Penyayang. Dimohon Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Div-Div Kehormat, tuan-tuan dan puan-puan supaya mengalihkan pandangan ke LED screen untuk kita lakukan cabutan bertuah. Dimulakan dengan cabutan yang kelima. Hadiah yang merupakan Mi Robot Vacuum MOP 2 Lite. Kita saksikan siapakah bakal pemenangnya. Bertuah. Siapakah insan bertuah pada hari ini? Nurul Nadia binti Frazia. Di manakah Nurul Nadia binti Frazia? Ada di sini? Kita akan panggil 3 kali. Jika tiada, kita akan batalkan nama yang dipanggil. Alright, kita kira panggilan untuk Nurul Nadia 1. Panggilan untuk Nurul Nadia 2. Panggilan untuk Nurul Nadia 3. Kita batalkan. Kita terpaksa putarkan lagi Yang Amat Berhormat. Kita putarkan lagi. Kita saksikan lagi di LED. Siapakah yang akan membawa pulang hadiah berupa Mi Robot Vacuum kita. Baik, kita sama-sama alihkan pandangan ke LED screen. Nur Alisa Maisara binti Asrizal. Adakah pemilik nama bagi Nur Alisha Maisara binti Asrizal? Mohon para hadirin, para pengunjung,
Sila bersedia di pentas utama kerana kita melakukan cabutan bertuah ketika ini. Panggilan untuk Nurul Aisyah Maisarah binti Azrizal. 1. Kita percepatkan. Panggilan untuk Nur Aisyah Maisarah binti Azrizal. 2. Percepatkan lagi. Nur Aisyah Maisarah binti Azrizal. 3. Kita batalkan. Kita teruskan lagi. Baiklah, siapakah insan bertuah tu? Nampaknya ramai yang sudah balik ataupun sibuk mengadakan aktiviti. Baiklah, siapakah insan bertuah? Fauziah binti Ismail. Panggilan untuk pemilik nama Fauziah binti Ismail. Saya difahamkan ini rasanya nombor IC. 4 angka belakang 5634 IC-nya. Adakah pemilik ataupun penama Fauziah binti Ismail? Di luar sana, Fauziah binti Ismail 1. Fauziah binti Ismail 2. Fauziah binti Ismail 3. Kita batalkan. Wah, nampaknya. Baik, kita teruskan lagi. Tak ada lagi. Ya. Ramai yang tak nak hadiah ni. Mungkinkah semua nak tunggu motor? Siapakah insan bertuah yang akan membawa pulang hadiah vacuum? Luqman Hakim bin Umar. Luqman Hakim bin Umar. Ada. Berikan cabutan kepada saudara kita Luqman Hakim bin Umar. Membawa hadiah berupa Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite. Boleh naik? Boleh tunjukkan IC ke? Betul ke? Kan? Kepastian ni betul ni. Saya pun boleh mengaku nama saya. Baiklah, tahniah kepada Luqman Hakim bin Umar akan Berikan membawa pulang Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite. Kita teruskan hadiah keempat untuk cabutan bertuah kita sempena jelajah Selangor penyayang. Hadiah berupa Samsung Galaxy Tab A8. Kita saksikan siapakah pemenangnya. Hanin Salwani binti Muhammad Razi. Ada tak pemilik Hanin Salwani binti Muhammad Razi? Dah balik? Dah balik. Laju je kalau balik. Alright, kita kira sama-sama. Hanin Salwani binti Muhammad Razi 1. Hanin Salwani 2. Hanin Salwani 3. Kita batalkan. Kita teruskan dengan putaran LED kita. Saya putar halim, kita putar lagi. Saya harap nama saya naik. Saiful Azwan bin Deraman. Ada tak pemilik ataupun penama bagi Saiful Azwan bin Deraman? 4 angka IC belakangnya 5061. Adakah tiada? Kita kira sama-sama. Saiful Azwan bin Deraman 1. Saiful Azwan bin Deraman 2. Saiful Azwan bin Deraman 3. Kita batalkan. Kita teruskan lagi putaran. Kita saksikan siapakah insan bertuah yang akan membawa pulang Samsung Galaxy Tab A8. Fadilah binti Osman. Adakah pemilik ataupun penama Nur Fadilah binti Osman? Panggilan untuk Nur Fadilah binti Osman. Dah balik. Baik, kita mulakan kiraan 1. Nur Fadilah 1. Nur Fadilah 2. Nur Fadilah 3. Tiada lagi. Kita putar lagi.
Untuk hadiah Samsung Galaxy Tab A8. Okey, kita difahamkan kita akan teruskan bagi hadiah grand prize untuk jelajah Selangor penyayang kita pada hari ini. Alright, seterusnya kita akan terus bagi hadiah utama yang berupa motosikal Suzuki Rider 150. Jadi kepada anda semua sila bersedia. Nora Shikin binti Nordin. Ini dia. Ada. Nora Shikin binti Nordin. Ada. Hadiah pemenang utama untuk Honda Rider. Ya, itu dia. Suzuki Rider 150. Berikan tepukan. Mana dia? Nordin. Come on, berikan tepukan. Itu dia. Mana dia? Ada. Dalam kiraan 3, kita boleh batalkan. Cik. Ini dia insan pertua yang akan membawa pulang hadiah utama yang berupa motosikal Suzuki Rider 150. Kena bawa tunjuk IC sekali. Kena tunjuk IC sebagai bukti. Sebabnya hadiah utama. Marah abang-abang kita. Tak dapat motor. Tak apa bang, insyaAllah untuk makluman anda semua kita akan adakan lagi cabutan bertuah untuk sesi petang. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama dengan kami. Jangan lepaskan peluang. Ada masih banyak lagi hadiah yang menanti. Itu dia akak balik lepas ini ni dia bawa puan motor. Kita. Kalau nak jual murah bagi tahu kak. Tahniah Puan Nora Shikin binti Nordin kerana memenangi berikan tepukan kepada utama. Puan Nora Shikin kita yang memenangi cabutan utama berupa motosikal Suzuki Rider 150 sempena jelajah Selangor penyayang peringkat petali kita. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahari, Datuk Menteri Besar Selangor dan Div-Div Kehormat di atas penyampaian cabutan bertuah sebentar tadi. Seterusnya kita menyambut Yang Amat Berhormat untuk terus ke sesi sidang media yang akan diadakan di ruangan hadapan pentas. Tidak lupa saya mempersilakan exco yang berada, yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita untuk meneruskan bagi sesi sidang media. Jadi kita jemput rakan-rakan media untuk mengambil tempat di bawah. Dipersilakan. Dengan berakhirnya acara tersebut, maka berakhirlah sesi perasmian pada pagi ini. Pada para pengunjung, dimohon agar terus kekal. Kerana banyak lagi acara yang menarik serta persembahan dari artis jemputan. Kita ada Aini Zakri dan juga Azama serta boots pameran dan juga acara sukan. Untuk makluman, pentas utama akan diteruskan dengan pelbagai aktiviti yang menarik yang telah disusun oleh penganjur kita pada hari ini. Jadi, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Saya Surya Soraya. Saya Syahri Ibrahim. Mewakili urus setia jelajah Selangor penyayang peringkat daerah Petaling. Memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kelemahan semasa berlangsungnya majlis pada hari ini. Dan itu, majlis diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.